Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga. Dah bersedia untuk belajar? Kalau sudah, mari kita sama-sama sebut. Ya, saya dah sedia. Baik, pada hari ini murid-murid kita akan belajar dalam bahagian akidah. Tajuknya Agung dan Mulianya Tuhanku. Agung dan Mulianya Tuhanku. Itulah tajuk kita pada hari ini. Baik, terlebih dahulu cikgu akan terangkan tentang objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menyebut dan memahami maksud nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid beserta hukumnya dan dalil nakli daripada Al-Quran. Yang kedua, murid dapat menyebut dan memahami kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran, cikgu nak tanya sedikit pada murid-murid. Ada berapa nama-nama Allah ataupun Asmaul Husna yang perlu kita tahu? Ya, betul. Pandai. Ada 99 nama. Jadi pada hari ini, ya murid-murid, kita akan mempelajari dua sahaja nama Allah. Iaitu yang pertama Al-Azim dan yang kedua Al-Hamid. Baik, sebut sama-sama dengan cikgu. Al-Azim, Al-Hamid. Baik, apa yang cikgu akan huraikan pada hari ini dalam tajuk Al-Azim dan Al-Hamid ini? Baik, cikgu akan huraikan yang pertama tentang maksud Al-Azim dan Al-Hamid. Dan yang kedua tentang hukumnya, hukum beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid. Dan yang ketiga tentang dalil nakli. Dan yang keempat tentang kepentingan beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid. Ada 4 perkara yang kita akan bincangkan, yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu tentang maksudnya, hukumnya, dalil nakli serta kepentingan beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid. Baik murid-murid yang dikasihi sekalian, yang pertama, marilah kita lihat dan fahami maksud kedua-dua nama Allah ini. Mari baca bersama-sama cikgu. Maksud Al-Azim ialah Maha Agung. Maksud nama Allah Al-Azim ialah Allah Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Maha Agung di sini ya murid-murid menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Maha bijaksana dalam mencipta dan mentadbir seluruh alam ini, sama ada yang ada di bumi ataupun di langit. Contohnya, Allah Ta'ala telah mencipta kita manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Itulah Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya kita lihat dan fahami apa pula maksud Al-Hamid. Mari baca bersama-sama cikgu. Maksud Al-Hamid ialah Allah Maha Terpuji. Maksud nama Allah Al-Hamid ialah Allah Maha Terpuji telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala sememangnya sangat pemurah dan memberi banyak nikmat kepada kita. Contohnya, nikmat melihat. Kita dapat lihat kan sekarang ni.
Cuba bayangkan sekiranya Allah tarik balik, Allah ambil nikmat lihat daripada kita. Sudah tentu kita sukar melaksanakan tugas-tugas harian. Tak nampak kan? Jadi kita wajib bersyukur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ni. Jelas ya murid-murid? Jadi ni ada dua maksud. Yang pertama maksud Al-Azim, Maha Agung, Hamid, Maha Terpuji. Cikgu ulang sekali lagi. Al-Azim ialah Maha Agung. Al-Hamid maksudnya Maha Terpuji. Boleh ingat ya? Baik, seterusnya kita pergi ke bahagian yang kedua, iaitu apa hukum? Apa hukum kita beriman bahawa Allah SWT itu Maha Agung dan Maha Terpuji? Allah itu Al-Azim dan Al-Hamid. Siapa boleh jawab? Sunat ke wajib? Ya betul, sudah tentulah wajib. Jadi barang siapa yang tidak beriman ataupun tak percaya bahawa Allah itu agung ataupun terpuji, maka mereka itu berdosa besar. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, perkara yang ketiga yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah tentang dalil nakli, iaitu bukti daripada ayat Al-Quran. Allah ini Al-Azim dan Al-Hamid. Allah itu Maha Agung dan Allah itu Maha Terpuji. Ada tak dalam Al-Quran menyebut perkataan Azim dengan Hamid? Mari kita lihat sama-sama. Baik, mari baca bersama-sama cikgu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyyul azim. Cikgu ulang sekali lagi. Wa huwal aliyyul azim. Ada perkataan azim tak kat situ? Ada. Di ujung sekali. Maksudnya dia yang maha tinggi, maha agung. Azim iaitu maha agung. Di sini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Surah yang kedua. Surah Al-Baqarah itu merupakan surah yang kedua daripada 114 surah. Dan seterusnya apa pula bukti daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah itu Hamid, Allah itu terpuji? Mari baca bersama-sama cikgu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Hamidum Majid. Cikgu ulang sekali lagi. Innahu Hamidum Majid. Ada perkataan Hamid, Hamid di tengah-tengah tu. Juga ada 3 kalimah je, pendek je ayat ni. Bermaksud sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Tu ada perkataan Hamid. Kita ulang sekali lagi. Dalil nakli nama Allah Al-Hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Hamidum Majid. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Hud ayat yang ke-73, surah yang ke-11. Surah Hud merupakan surah yang ke-11 daripada 114 surah dalam Al-Quran. Baik, boleh ingat ya murid-murid, ada 2 dalil nakli. Yang pertama dalil nakli untuk nama Allah Al-Azim, dan yang kedua dalil nakli untuk nama Allah Al-Hamid. Baik, seterusnya perkara yang terakhir, iaitu kepentingan beriman kepada nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kita dah percaya dah Allah tu Maha Agung dan Maha Terpuji. Jadi apa pentingnya kita beriman dengan Al-Azim dan Al-Hamid ni? Baik, kita baca sama-sama.
Yang pertama, kita merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebut sekali lagi, merasai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentuk peribadi mulia. Kita baca sekali lagi, membentuk peribadi mulia. Yang ketiga, selalu memuji Allah. Selalu memuji Allah. Dan yang keempat, supaya kita sentiasa berusaha membaiki diri. Berusaha membaiki diri. Dan yang kelima dan yang terakhir, supaya kita melazimi sikap rendah diri. Sebab kita ni adalah makhluk yang lemah dan kita tidak boleh sombong kerana Allah lah yang maha berkuasa. Jadi kat sini ada 5. Kenapa kita penting? Kenapa pentingnya kita beriman kepada Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, supaya kita merasai Allah itu sangat agung, sangat besar, sangat berkuasa. Yang kedua, untuk kita menjadi orang yang baik, membentuk peribadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, supaya kita ini rajin memuji Allah dengan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, supaya kita ini sentiasa ada usaha membaiki diri sendiri. Hari ini lebih baik daripada hari semalam. Usaha lebih baik. Kemudian yang keempat, sentiasa melazimi, iaitu melakukan sikap rendah diri. Baik, seterusnya sebagai latihan pengukuhan, cikgu akan soal secara lisan dan murid-murid pun boleh jawab secara lisan. Jadi kita lihat apa soalannya. Cikgu bacakan yang pertama. Apakah maksud Al-Hamid? Ingat lagi tak? Al-Hamid tu apa? Betul. Al-Hamid itu adalah Allah Maha Terpuji. Dia terpuji yang kerana telah melimpahkan segala kurniaan nikmatnya kepada makhluk dan memang sangat layak dipuji. Al-Hamid maksudnya Allah Maha Terpuji. Baik, soalan yang kedua. Mudah soalan ini. Apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Hukum dia sunat ke makruh? Sudah tentulah hukumnya wajib. Siapa yang tak beriman, maka dia berdosa besar. Yang ketiga, apakah dalil nakli nama Allah Al-Azim? Tadi kita ada belajar dua dalil nakli, Al-Azim dengan Al-Hamid. Yang ini soalannya dalil nakli Azim, nama Allah yang Maha Agung. Ingat lagi? Betul. Wa huwal aliyul azim, daripada surah Al-Baqarah ayat 225. Maksudnya dan dia Maha Agung dan dia Maha Tinggi, Maha Agung. Baik, yang terakhir, ada berapa kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Cuba kita ingat balik. Yang pertama, kedua, ketiga, 4 dan 5. Ada 5 kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Baik murid-murid, itu saja untuk hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini, kita telah bincangkan tentang nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid, yang berkisarkan tentang maksudnya, hukumnya, dalil nakli dan kepentingan. Jadi akhir sekali cikgu nak berpesan agar kita semua dapat menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Jangan sombong dan sentiasa berdoa kepada Allah dalam apa keadaan sekalipun. Dan yang akhirnya, jangan lupa 4S.
sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang ibu bapa dan sayang semua makhluk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.